Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Test try. Okay, jangan dong cuba. Okay, ingin mengaji, ingat AMG. Saya Ustazah Nur Kamariah binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Hashtag tambah pahala. Okay, insyaAllah. Jadi, selamat hujung minggu. Saya ucapkan kepada bis kita semua. Mohon maaf saya terlambat untuk membuat sesi live malam ni sebab saya ada majlis keluarga. Sampai-sampai dari Miri pukul 6 lalu tadi set up untuk kelas. Saya kelas atau 7 sampai 8 and then join family and then sambung lagi kepada sesi live insya-Allah. Okey. Dan hari ni macam janggal sedikit. Sebab saya pun bergagaskan buat live. Jadi sebenarnya saya akan set up stand ring ni di kerusi, tapi kalau dilebarkan in the balance, okay, standnya tu in the balance, macam terkeluar sedikit lah macam tu. Jadi saya cakap macam mana akan buat sekali sampai atas meja. Cuma benda yang calinya adalah saya terpaksa untuk melihat ke atas. Okay, stand sudah ada Alhamdulillah, cuma penempatan stand itu saja lagi yang perlu saya perbaiki insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah saya akan masuk kepada tafsir surah Al-Fil ayat yang keempat hari ini. InsyaAllah esok adalah ayat yang terakhir, ayat yang kelima surah Al-Fil. Jadi malam ni ada kaitan dengan tafsir semalam. Okay? Ada kaitan dengan tafsir. Dia berkaitan dengan burung, tapi apa yang burung itu buat malam ni? Maksudnya macam itulah. Macam semalam kan saya cerita pasal pasukan burung yang banyak. Jadi ayat yang keempat ni sambungannya. Apa yang dilakukan oleh pasukan pasukan burung yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ni. Okay, insyaAllah. Jadi stay tune. Saya akan masuk dulu kepada bacaan surah Al-Fil ayat yang keempat. Kemudian saya bacakan tafsir terjemahannya, kemudian sebutan hurufnya, kemudian dipinta tajwid. Okay. Kemudian esok insyaAllah saya dah dapat bagi komitmen untuk membuat sesi live malam. Jadi insyaAllah esok saya akan buat sesi live pukul 5 petang. Okay, pukul 5 petang sebab malam saya ada urusan lain. Memang saya benar-benar dapat bagi komitmen. Jadi insyaAllah sekejap lagi saya akan komen untuk bagi tahu live terakhir saya untuk mingguan ni akan dibuat pada esok hari jam 5 petang. Saya komen dulu lah supaya senang. Okay, live 8 hari bulan 3 2020 bersama UQ. Sekejap bersama UQ jam 5 petang. Surah Al-Fil ayat 5. Yes, betul, ayat 5. Okey, insya-Allah. Pin. Okey. Jadi saya pin. Jadi esok saya punya live. Kenapa terang mana cahayanya ni? Okey, jadi esok saya punya live akan bermula pada jam 5 petang. Malam saya dapat bagi komitmen. Memang benar-benar saya dapat bagi komitmen. Jadi esok saya akan mula pada jam 5 petang insyaAllah. Okay? Jadi saya hari ini akan masuk kepada ayat yang kelima, ayat yang keempat surah Al-Fil. Mohon maaf sebab dah berapa bertantu sikit, sebab macam berterabur sikit rasanya. Tadi ingaukan tajwid, kelas tajwid. Contoh ni fikirkan live lagi apa. Jadi insyaAllah mohon doanya semoga Allah Ta'ala lapangkan apa yang akan disampaikan malam ini insyaAllah. Okay? Jadi saya masuk kepada ayat yang keempat. Jadi tidak perlu untuklah saya lihat ke depan, sebab saya perlu melihat straight ke bawah ni insyaAllah. Okay? Jadi saya bacakan dulu ayat yang keempat sebanyak 3 kali, terjemahannya, sebutan huruf, tajwid dan insyaAllah tafsirnya. Okay? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim
min sijil. Yang bermaksud yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang melempari mereka daripada batu dari tanah yang terbakar. Apa maksudnya tu? Okey, sekejap lagi saya masukkan. Saya jelaskan. Jadi ayat yang keempat ni tebalkan huruf ra yang berbaris mati itu ditebalkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Saya mesti lihat ke atas, okey. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey. Tarmi, mi adalah saya masuk kepada tajwidnya. Mi adalah mat asli, dibaca dengan kadar 2 harakat. Kemudian him bi him. Ini hukumnya ikhfa syafawi. Mim yang berbaris mati berjumpa dengan huruf ba. Jadi ikhfa syafawi. Ia lebih kurang macam iklab. Jadi jangan dirapatkan. Cara membaca bukannya tarmihim, bukan. Mesti direnggangkan bibirnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ja adalah mat asli. Ratim tanwin berjumpa dengan ta marbutah yang berbaris tanwin berjumpa dengan huruf mim. Idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi minta maaf Okey, idgham bi gunnah. Jadi cara bacaannya memasukkan sesuatu, artinya masukkan bunyi tim tadi. Ta marbutah yang berbaris tanwin bawah masuk terus kepada bunyi mim. Bihijaratim, dan cara bacaannya menahan dan macam ada apa namanya ni, kalau tadi cakap bibir kita ni macam berkatup. Tarmihim bihijaratim ratim. Jadi bibir kita ni ada mengapit. Okey. Bihijaratim min sijil. Atau adalah hukumnya ikhfa haqiqi. Nun yang berbaris mati berjumpa dengan huruf sin. Okey, nun yang berbaris mati berjumpa dengan huruf sin. Jadi hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Jadi tersembunyi, bunyi nun sukunnya indah jelas. Ni kalau kita dengar ia bukan bunyinya min. Dah jelas. Bunyinya macam tersembunyi. Sijil. Jil adalah ikhfa mat arid lisukun. Okey, mat arid lisukun. Sekali lagi, tarmi. Mi adalah mat asli. Himbi atau adalah ikhfa syafawi. Kemudian ja adalah mat asli. Ratim tanwin berjumpa dengan huruf mim, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Dua-dua boleh. Ada yang baca idgham bi gunnah, ada yang sebut je idgham ma'al gunnah. Dua-dua sama maknanya. Okey. Hukumnya tetap sama. Cuma kadang-kadang ada yang sebut bi, ada yang sebut ma'al. Okey. Kemudian atau hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Nun yang baris mati berjumpa dengan huruf sin. Kemudian jil, hukumnya adalah mat arid lisukun. Okey, masya-Allah. Siap sudah sebutan huruf, terjemahan sudah siap, tajwid pun sudah siap. Jadi saya masuk kepada tafsir. Okey, sebelum saya masuk kepada tafsir ayat yang pertama tu bilang Allah la ilaha illallah. Okey, sebelum saya masuk kepada tafsir ayat yang keempat, jadi saya masuk kepada tafsir ayat yang ketiga dulu. Okey. Jadi ini rujukan daripada tafsir Jalalain. Okey, rujukan daripada tafsir Jalalain. Jadi kan makna ayat yang ketiga adalah dia mengirimkan. Dia ni maksudnya Allah Taala mengirimkan kepada mereka. Siapa mereka ni? Tentera bergajah, tentera Abrahah ni. Kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong ataupun burung yang banyak, burung yang berpasukan, burung yang dalam grup, dalam kumpulan, macam itulah. Jadi
apa yang dibuat oleh burung ni, jadi setiap satu burung itu ia membawa 3 ketul batu. Okey. Setiap burung, kan burung ni banyak mana-mana burungnya. Ada yang ulama mufassirin cakap jenis burung itu macam-macam. Jadi mix. Mix. Okey. Saya tidak pernah kena spesifikkan apa ia punya macam apa burung yang ada. Macam tidak spesifik lah, tapi yang kena ditahu oleh ahli mufassirin kerana beritahunya burungnya ni mix, campur-campur. Jadi bukannya satu jenis burung saja. Ada banyak jenis burung yang join dalam pasukan yang ayat yang ketiga ni. Okey, pasukan burung dalam ayat yang ketiga surah Al-Fil. Jadi apa yang dibawa oleh burung ni? Jadi setiap seekor burung membawa tiga ekor batu, 3 ketul batu. 2 di kaki, 1 di paruh. 2 di kaki. Kan kalau burung dia ada 2 kaki, cengkaman kaki tu kan. Jadi batu-batu ada di kaki, ada 2, 1 lagi di paruh diorang. Burung kan ada paruh. Jadinya setiap satu ekor burung membawa 3 ketul batu. Okey, 3 ketul batu. Jadi terbangnya berbenono dari arah Yaman, sama dari arah yang didatangi oleh Abrahah. Jadi diorang ni terbang daripada negeri Yaman. Negeri Yaman ni dari tempat tentera Abrahah bertolak. Kan diorang daripada Yaman kan menyerang Mekah. Jadi burung-burung ni berbodong-bodong datang. Terbangnya pun daripada Yaman ni. Akan menuju ke mana? Akan berjumpa dengan tentera Abrahah ni. Okey. Apa yang diorang buat? Jadi ni beberapa catatan daripada ahli-ahli mufassirin mengenai kisah burung ni. Ada yang cakapnya si burung ni bukannya daripada satu jenis saja, berbanyak-banyak, artinya mix jenisnya. Lepas tu ada yang cakap bilangan banyak diorang tu sampai menutup cahaya matahari. Sampai bumi Mekah masa tu dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap. Artinya kalau kita ni macam awan galap tu kan, jadi tadi pun cuaca jadi galap macam itulah. Jadi bayangan kena gambarkan banyaknya burung tu macam sampai kota Mekah pun galap. Kawasan masa tu macam jadi macam malam waktunya. Sebab apa? Cuma itulah bayangan banyaknya burung burung yang diperintahkan oleh Allah Taala. Ia membawa 3 ketul batuan ya, 2 di kaki dan 1 di paruh. Okey. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan cerita ni. Ada yang cakap ada pandangan mengenai batu yang dibawa. Okey, ada yang cakap batu tu daripada tanah, kiranya tanah, tapi lama-kelamaan dia jadi karas, jadi batu. Allah. Okey, ada yang cakap batu tu daripada tanah, bila lama-kelamaan ia jadi karas dan ia jadi batu. Tapi ada yang cakap batu yang diambil daripada sijil. Sijilnya apa? Sekarang saya masuk kepada ayat yang keempat. Okey, daripada sijil. Ada yang cakap macam tu. Okey, jadi banyak pendapat di sini. Ada banyak pendapat. Ada beberapa macam contohnya bilangan burung tu banyaknya macam mana, dan jenis burung ni adakah satu jenis saja ataupun banyak jenis. Lepas tu apa jenis batu yang dibawanya ni. Jadi ada banyak perbezaan pendapat, tapi maksudnya perbezaan pendapat itu indah dapat dipastikan yang mana satu, macam maksudnya ni kan batu, ada yang cakap ada ahli tafsir cakap batu daripada yang tanah, originalnya tanah, tapi ia jadi karas. Ada yang cakap batu daripada sijil. Macam tu. Okey. Jadi sebab tu kita baru masuk kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat tadi kan, kalau tadi masuk lagi kepada tafsirnya, okey, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sijil dari tanah yang terbakar. Apakah yang dimaksudkan dengan tanah yang terbakar? Okey. Jadi burung-burung ni tadi melontar batu-batu kepada tentera Abrahah. Siapa tentera Abrahah? Yang saya sebut tadi, yang saya pernah ceritakan sebelum ni, arah ayat yang pertama, ayat yang kedua. Tentera Abrahah ni yang akan menyerang Mekah. Sebab diorang ni kan mau melawan Mekah ni. Okey, kan mau melawan Mekah. Jadi diorang bina gereja, diorang bina bangunan yang macam kira bangunan yang megah lah, bangunan yang megah dan terletak di Yaman. Okey. Jadi ingatlah, ni daripada ada petikan daripada hadis. Ingatlah akan nikmat Tuhanmu yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu lihat. Okey. Tarmihim, membaling. Membaling apa maksudnya? Jadi cantiknya tafsir Al-Jalalain ni, ia spesifik setiap satu ayat itu ia terjemahkan. Tapi saya ambil ringkasannya saja. Okey. Jadi ini ada yang bercakapnya tarmihim itu apa? Tarmihim ni maksudnya membaling. Jadi macam mana bentuk membaling kalau dalam tafsir Al-Jalalain ni? Okey. Ada yang cakapnya tarmihim ni dalam bentuk present tense, ataupun maksudnya ia sedang berlaku dan
akan berlaku. Jadinya kisah ni telah berlaku. Sedangkannya kisah ni sudah berlaku. Jadi ini menunjukkan perkara itu akan sentiasa berlaku berulang kali. Dan yang kedua juga, yang bagi makna juga bahawa batu tu dibaling kepada mereka dari jarak yang jauh. Okey, kan burung biasanya terbang bukan rendah kan, biasanya terbang tinggi. Jadi dengan ketinggian yang burung ni ada, sudah kalau sampai kota Mekah pun galap patut. Jadi diorang tu membaling dari jarak yang jauh. Kena gitu macam tu. Tarmihim, kalimah tarmihim. Jadi diorang tu melempar batu tu dari jarak yang jauh. Tangan saya pun over sudah. Okey, jadi daripada dari kalau kan tadi macam kalau tadi kalau mau macam melontar sesuatu, kalau tadi lontar sikit saja dan macam ni lontar hampir saja, efeknya pun hampir sikit saja. Tapi kalau ini lontar jauh, contohnya tadi umpan batu lah, tadi umpan jauh-jauh. Jadi contohnya tadi buang ke tasik lah batu tu. Jadi tasik tu ataupun sungai tu kan menggelegak basar, ataupun ia punya pressure, ia punya percikan air tu akan basar. Tapi kalau kita ni umpan damit saja sikit, macam umpan dapan saja, jadi percikannya kecil. Tapi kalau tadi umpan lagi jauh, tadi umpan lagi tinggi percikannya. Sebab apa? Kekuatan graviti. Kekuatan graviti itu, okey. Daya graviti, daya tarikan graviti itu. Okey. Ada yang cakap juga batu-batu tu kanan lemparkan sampai tembus ke tengkorak jasad mereka. Dan ada yang bercakap juga batu-batu dibaling kepada individu yang tertentu yang sudah Allah Ta'ala takdirkan untuk terkena dengan batu-batu. Okey, jadi bukan ni kira beberapa pandangan sahaja, tapi tetap tentera Abraha yang kena. Okey, tetap tentera Abraha. Jadi bihijaratim min sijil, dengan batu dari sijil. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sijil? Ada yang cakap, ada ahli mufassirin bercakapnya sijil ni adalah batu daripada neraka. Masya Allah, bayangkan batu daripada neraka. Okey, batu daripada neraka. Jadi ada kemungkinan dua cara untuk faham ataupun mengambil iktibar daripada kisah ayat yang keempat, tafsir ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ni. Yang pertama adalah burung lempar batu halus yang dibuat daripada tanah, tepat kena sasaran, tembus, kemudian mereka mati perlahan-lahan. Jadi cerita yang pertama, ada beberapa ahli mufassirin membahagikan macam mana cara untuk kita ni kan faham cerita yang sedang Allah Ta'ala bagi tahu dalam tafsir surah Al-Fil ayat ketiga dengan ayat yang keempat tadi. Ada yang cakap katanya burung ni membawa 3 ketul batu tadi kan. Lepas tu ia melempar dengan cara halus, tapi tambus ke tengkorak durang, tambus ke jasad durang. Jadi macam itulah atu bayangan ataupun pendapat sebahagian ahli mufassirin. Tapi ada juga yang bagi tahu batu yang dilempar atau burung ni melempar batu daripada neraka. Batu daripada neraka yang terambil daripada sijil. Sijil ni tanah yang terbakar. Okey, tanah yang terbakar. Jadi tepat terkena sasaran, merosakkan tubuh badan, kemudian diorang mati perlahan-lahan. Jadi ada, tapi maknanya tetap sama. Maksudnya jalan ceritanya itu tetap sama. Jadi ini macam mana cara untuk memahami cara burung ni melempar ataupun membaling batu kepada orang-orang tentera Abraha ni. Okey, tentera Abraha. Jadi ada Ibnu Abbas beritahu katanya apabila batu tu terkena dengan badan tentera Abraha, tubuh mereka akan membengkak, terbakar dan membusuk, dan ia menjadi wabak yang teruk, dan itulah kali pertama wabak sampai ke Mekah. Mereka menjadi mayat yang repuk dan busuk. Okey, jadi maybe ada cerita di sebalik ada wabak yang terjadi di Mekah, tapi yang diceritakan di sini disebabkan oleh burung melempar, membaling batu dan ni tadi kan dorang mati perlahan-lahan. Jadi mayat terkena dorang mati, jadi mayat dorang ni lama-kelamaan jadi reput dan membusuk. Okey, jadi ada wabak merebak sampai ke Mekah, masuk ke kota Mekah, dan itulah wabak ataupun saya bukan cakap virus tapi lebih kepada wabak. Okey, wabak ataupun penyakit yang first time masuk ke kota Mekah. Okey, jadi maybe ada cerita yang lain lagi. Cerita yang lain. Tapi di sini kena kita tahu berdasarkan sejarah. Berdasarkan sejarah, kota Mekah menerima wabak yang pertama terjadi apabila terjadinya peperangan tentera bergajah ni, tentera Abraha dengan burung-burung yang berbagai jenis yang Allah Ta'ala kirim membawa batu daripada sijil, daripada tanah yang terbakar. Okey, dan bila terkena durang tepat masuk ke dalam badan, ada yang terkena tengkorak, ada yang ahli mufassirin cakap terkena tengkorak, ada yang cakap tembus terkena anggota tubuh badannya. Okey, jadi
apa namanya ni, bagi tahu lama kelamaan orang tu mati secara perlahan-perlahan, bukan mati terus, mati perlahan-lahan. Jadi lama kelamaan badan ni, jasad orang makin busuk, jasad orang makin repot. Jadi tersebarlah wabak. Okey, tersebarlah wabak masuk ke dalam kota Mekah. Jadi itulah ia punya apa namanya, tafsir yang terdapat di dalam surah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat surah Al-Fil, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah esok saya akan buat live jam 5 petang. Jangan ketinggalan live saya yang terakhir, insya-Allah, yang untuk mingguan ni, sebab bermula minggu depan saya sudah ada jadual saya sendiri dan bis kita akan nampak saya setiap malam lagi. Okey. Jadi apa namanya ni, saya tanya Syazda dulu macam mana dengan jadual saya, sebab saya ada hari-hari yang tertentu. Macam kita nampak kan, Syazda pun ada harinya tertentu, Ustaz engineer pun ada harinya yang tertentu. Okey. Jadi insya-Allah habis kita akan jumpa saya apa namanya ni, pada hari-hari yang tertentu sahaja, dan bukan lagi malam saja saya buat. Artinya ada jam lain lagi yang saya buat, insya-Allah. Okey. Terima kasih, dan insya-Allah apa namanya ni, kita ni berjumpa lagi esok di live yang terakhir saya untuk mingguan ni. Apa namanya ni, surah Al-Fil ayat yang kelima. Kemudian esok je saya akan rumuskan cerita keseluruhan, apa pengajaran, apa iktibar surah Al-Fil yang sedang ceritakan sebenarnya. Okey. Sebenarnya ceritanya ni kalau kita perhatikan, ia cerita yang sebelum masuk ke kota Mekah. Cerita orang yang akan menyerang kota Mekah dulu. Sebab tu surah Quraisy adalah kaum yang sedang mempertahankan kota Mekah, yang menjaga kota Mekah, yang menjaga Kaabah. Sebab tu Allah Taala pelihara diorang ni, Allah Taala beri nikmat. Di apa namanya ni, kira ceritanya tu before dulu. Surah Al-Fil ni cerita tentera bergajah yang akan menyerang masuk ke kota Mekah, tapi belum sampai ya no. Sebab apa? Allah Taala muliakan kota Mekah ni, dan Allah Taala pun apa namanya ni, memerintahkan gajah ni supaya jangan masuk ke kota Mekah. Jadi belum pergi masuk dan dah terjadi peperangan. Okey, padahal persiapan itu sangat-sangat mantap. Apa namanya ni, oleh tentera Abraha. Jadi diorang tu dah dapat masuk sebab apa? Belum diizinkan oleh Allah Taala. Kata gajah pun langsung takut, dah berani duduk saja. Sebelum pergi masuk kota Mekah, diorang sudah duduk. Duduk. Saya dah dapat bayangkan macam mana gajah duduk. Tapi diorang duduk, and then diorang nak masuk. Diorang tu, tentera Abraha ni tolak lah, tarik lah, bangunkan lah. Jadi dia dapat juga. Memang gajah tu dia mau bergerak langsung. Tapi bila sudah diorang kembali ke Yaman, baru gajah ni terus automatik bangun. Macam tu. Okey. Jadi insya-Allah esok saya akan rumuskan. Jadi jangan ketinggalan live yang terakhir mengenai surah Al-Fil, insya-Allah. Sebab lepas ni cara untuk saya buat live adalah berbeza sedikit. Sangat-sangat berbeza. Bukan macam yang biasa saya buat setiap malam, insya-Allah. Okey. Jadi kita ni berjumpa esok, insya-Allah, apa namanya ni, jam 5 petang, 8 hari bulan 3 2020, bersama saya, insya-Allah, surah Al-Fil ayat yang kelima dan rumusan surah Al-Fil. Allah, dan rumusan surah Al-Fil, insya-Allah. Okey. Jadi saya tutup live malam ni. Jazakumullah khairan kathiran untuk sesiapa yang melihat live saya, menyaksikan live saya dan take note. Okey. Jadi insya-Allah kita ni berjumpa esok malam, esok petang pukul 5 petang. Okey. Jazakumullah khairan kathiran. Ingin mengaji, ingat AMG, saya Ustazah Nur Kamaria binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. #tamak pahala. Okey. Jadi saya tutup live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.